Bismillahirrahmanirrahim. Aqidahku sasiah gemilang, insan cemerlang, ummah terbilang, menjadi tunjang masa hadapan, menjadi penyuluh daripada kegelapan. Akidahku sasiah gemilang, insan cemerlang, ummah terbilang, menjadi tunjang masa hadapan, menjadi penyuluh daripada kegelapan. Aqidahku sasiah terpuji, tanpa sia-sia hidup dikeji. Aqidah pemangkit akhlak insani, menjadi lambang iman dalam diri. Ayolah insan, tunai segalanya, ya Rab. Rukun yang 5, asas utama. Ayolah insan, tunai segalanya, ya Rab. Rukun yang 5, asas utama, agar bergendak keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Tukar emas dengan emas, ataupun tukar ringgit dengan emas. Tukar ringgit dengan emas. Maka walaupun ringgit dan emas itu dua benda yang berbeza, tetapi Nabi mensyaratkan bahawa ianya mesti berlaku pertukaran secara yadan biyadin. Nabi kata mesti bertukar secara tangan dengan tangan. Berlaku taqabud. Satu pihak ambil dan satu pihak lain ambil. Dia tak boleh exchange tu berlaku. Satu pihak ambil hari ini dan dia punya counter value hanya akan diserahkan pada hari yang lain. Boleh jadi sama ada constructive possession. Constructive possession maksudnya dia dah dapat benda tu. Dah dapat benda tu tetapi tidaklah secara hakiki. Contoh saya jual kereta, saya kata kereta ada kat kampung saya. Kunci ada dengan nenek saya. Awak pergilah ambil kereta kat kampung. Sampai beritahu Ustaz Nazri dah jual kereta, kan? Ni bukti saya dah jual, saya beli dengan dia. Sekarang dia suruh ambil kunci untuk saya ambil kereta. Nabi kata fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf. Kalau tak sama jenis pertukarannya, fabi'u kaifa syi'tum. Kamu berjual belilah sesuka hati kamu. Agar bergendak keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Akidahku sasiah gemilang, insan cemerlang, ummah terbilang, menjadi tunjang
Hadirin sekalian, sama ada jual beli emas itu adalah jual beli emas seperti biasalah, lumrah. Kita beli emas untuk tujuan perhiasan ataupun pelaburan yang berasaskan kepada jual beli emas, sama ada secara langsung. Langsung maksudnya kita membeli emas sendiri secara fizikal, ataupun kita membeli emas dan kemudian membuat simpanan emas dengan pihak tertentu. Maka dawabitnya, parameternya adalah balik kepada apa yang telah ditentukan oleh hukum syarak, yang mana hadis yang popular berkaitan dengannya yang menentukan garis panduan dia ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, yang mana Ubadah bin As-Samit meriwayatkan Nabi menyebutkan, Nabi kata az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bil-sya'iri wat tamaru bit-tamari wal milhu bil-milhi sawa'an bisawa'in mithlan bimithlin yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Nabi menyebutkan hadis, Nabi kata emas dengan emas, tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Maka pertukarannya itu hendaklah sama dengan sama, senilai dengan senilai, tangan dengan tangan. Dan sekiranya fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, sekiranya berbeza jenisnya, jenis pertukaran itu, fabi'u kaifa syi'tum, maka kamu berjual belilah sesuka hati kamu, idza kana yadan biyadin, tetapi hendaklah disyaratkan bahawa ianya berlaku dengan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Dan bagaimana kita mahu faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana kegagalan untuk mematuhi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerbitkan dua bentuk riba. Yang pertama yang disebut oleh ulama sebagai riba al-fadal, yang kedua disebut sebagai riba an-nasi'ah. Riba al-fadal dan riba an-nasi'ah. Riba al-fadal berlaku apabila pertukaran di antara suatu jenis yang sama. Pertukaran di situ maksudnya exchange contract. Satu pihak ambil satu barang, satu pihak ambil satu barang yang lain. Yang mana tukar dalam bentuk ini, tukar barang dengan barang ini dalam ulama mendefinisikannya sebagai jual beli juga. Ini adalah satu bentuk jual beli, exchange contract. Exchange contract. Dengan kontrak aqdun muawadah. Satu pihak ambil satu barang dan satu pihak lain ambil lagi satu barang. Jadi kalau beli emas, kalau emas itu dibeli dengan emas, ataupun emas itu dibeli dengan mata wang, yang mana Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Duwali, Akademi Fiqh Islam antarabangsa di bawah OIC, telah membuat keputusan bahawa mata wang hari ini, currency hari ini juga mengambil hukum emas, seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Pada zaman Nabi dulu, betul, emas itulah yang menjadi medium of exchange, alat pertukaran. Dan zaman kita hari ini, walaupun kita dalam dunia moden yang berasaskan kepada fiat money, bukan lagi berasaskan kepada commodity money ataupun representative money, bukan emas itu sendiri jadi alat, ataupun bukan paper yang dikeluarkan untuk menjadi alat pertukaran, yang pengeluaran paper itu adalah berasaskan kepada commodity, diasaskan kepada emas. Kan ini yang orang duk bincang, dinar dirham. Ya, walaupun tidak lagi berasaskan kepada dinar pengeluaran itu, ianya adalah fiat money, mata wang kertas, yang penghargaan mata wang kertas itu adalah tertakluk kepada keputusan monetary committee, jawatan kuasa wang bagi setiap negara macam kita. Jadi kalau sekiranya pertukaran itu berlaku di antara dua benda yang sama, seperti ringgit Malaysia ditukarkan dengan ringgit Malaysia, sekiranya pertukarannya itu tidak berlaku dengan nilai yang sama, maka ianya membawa kepada riba al-fadli, riba fadal. Contoh kita nak masukkan duit dalam parking slot, tak ada shilling, kita pergi kedai runcit, kita tukar. Orang tu kata, awak bagi saya RM1, saya bagi awak 90 sen. Itu riba fadal. Kita riba fadal. Hari Ahad depan anak dapat duit raya banyak kan, tapi tak pandai nak kira. Bapak terror sikit.
Kan? Jadi bapak sebut ke anak ada, adik bagi kat bapak yang warna biru tu sekeping, RM50. Bapak bagi kat adik yang warna merah 4 keping. 4 keping lagi banyak pada sekeping tau. Itu riba fadal. Itu riba fadal. Sebab tukar ringgit dengan ringgit. Juga beli emas. Mungkin ada orang yang terror sikit, dia dapat beli pada harga baik. Kita yang kurang terror dapat beli pada harga yang kurang. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab emas dan duit adalah daripada dua jenis yang berbeza. Tetapi Nabi mensyaratkan settlementnya mesti berlaku secara yadan biyadin, tangan dengan tangan. Okey. Yang ini kalau ada di luar sana, cara mereka buat macam mana? Yang di luar ini bukan Hana Gold. Yang di luar mereka akan minta kita bayar 40% ke 10% ke, dan bila siap kita akan kena bayar, pembeli akan bayar penuh. Yang ini setakat perbincangan dan pandangan saya dan perbincangan dengan rakan-rakan, ia melihat ia adalah satu transaksi yang syubhat dan boleh jatuh dalam riba. Kerana Nabi kata adzabu bil wariq ha biha. Apabila tukar emas dengan perak, perak itu pada hukumnya juga dalam konteks beli dengan duit kertas adalah macam perak, ya. Emas tukar dengan duit kertas sama macam emas tukar dengan perak, yang mana mesti dijual, ditukar secara on the spot, tak boleh bertangguh. Atas dasar itu, macam mana kita nak bantu orang kita hari ini yang banyak terlibat dalam riba dalam konteks ini? Mereka tak mampu nak bayar cash, mereka nak bayar bertangguh, tapi mereka macam itu. Maka saya telah pun menasihatkan kepada Hana Gold untuk ubah cara. Tapi ubah cara ni tak semestinya semudah apa yang ada di luar sana. Biasa tuan-tuan, benda yang haram ni banyak. Kalau kita sentiasa nak compare dengan yang haram untuk buat benda yang halal tapi sama macam yang haram, maka tak adalah bezanya kita dengan yang haram. Jadi daripada hadis ini, ulama menyebutkan bahawa ada beberapa syarat untuk menjadikan akad jual beli, kontrak jual beli emas itu sah. Sama ada kita beli sendiri, kita jadi parti, kita pergi beli sendiri, ataupun kita melantik orang lain untuk membeli bagi pihak kita, kan? Melalui akad wakalah, kita lantik orang. Kita lantik orang, tapi bila kita lantik orang, orang yang kita lantik itu adalah ejen kita. Tetapi hukum dia adalah hukum kita. So, dia kata kontrak ataupun akad dari sudut hukum taqabud. Taqabud maksudnya saling mengambil milik, ataupun dalam bahasa Inggeris taking possession. Taking possession, mengambil pegangan, pegang. Pegang. Ini take possession. Ini handphone saya. Kalau saya jual handphone saya ni, ataupun payah kereta, katakan kereta. Saya jual kereta saya kepada orang. Take possession boleh berlaku dengan cara take possession secara hakiki. Dia ambil dah kereta, duduk tempat driver ni, kuncinya dah. Dia pun ambil kunci, masuk. Itu dia take possession tu kereta. Dah. Ataupun dia take possession secara hukmi, constructive possession. Jadi itu pun adalah satu bentuk qabat. Jadi dalam kontrak as-saraf, kata al-Imam as-Subki dengan ijma' para ulama, dalam kontrak as-saraf dia tak memadai berlaku qabat, dia kena berlaku taqabud. Apa maksud taqabud? Taqabud maksudnya dua-dua pihak mesti terima pada ketika itu. Jadi kalau beli emas, maka emas mesti diterima pada ketika itu oleh pembeli, dan penjual mesti terima duit pada ketika itu juga. Kalau ada produk distrukturkan di luar, pelaburan emas, kan? Kalau kita pergi beli kedai emas, dia terus bagi kita emas. So, itu actual, tak ada masalah. Tapi kita kena terima hari ini, dan payment pun kena buat sekarang juga. Kalau sekiranya kita dapat emas hari ini, bayar bila? Saya akan bayar installment sebulan 100 katakan. Itu riba nasi'ah, haram. Dalam jual beli emas, mesti kedua-duanya settle hari ini. Yadan biyadin, mesti berlaku secara lani sekarang juga.
Jadi kalau jual beli emas dengan menggunakan kad kredit, haram. Sebab apa? Settlement tidak berlaku secara lani, secara ansuran pun haram. Itu pandangan majoriti ulama. Ini keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami pun, bahawa mesti settlement berlaku hari ini. Emas ni adalah benda yang harganya fluctuates. Hari ini dengan semalam berbeza. Ataupun dengan besok pun berbeza. Jadi itu antara illah, ratio disandai. Kenapa ulama mengatakan kenapa diharamkan untuk emas dibuat penyelesaiannya secara sekarang, secara lani. Okey. Sebab itulah saya telah menasihatkan Hanagol untuk, yang pertama, bila tuan-tuan beli daripada Hanagol melalui online, tuan-tuan kena bayar 95% harga emas itu. Bayar itu bukan maksud apa? Bayar itu bukan tuan-tuan beli daripada Hanagol emas tu. Tuan-tuan mewakilkan Hanagol untuk membeli emas yang mentah, untuk tuan-tuan minta dia lepas tu akad yang kedua. Dia ada dua akad. Yang pertama, tuan-tuan melantik Hanagol dengan tuan-tuan bayar 95% harga total emas yang telah dibentuk. Maka 90% itu sebenarnya harga 100% emas mentah. Sebab tuan-tuan mewakilkan mereka. Macam contohnya, tuan-tuan suruh saya pergi beli kuih di kedai. Tak boleh, saya pakai duit saya sendiri. Sebab kalau saya pakai duit saya sendiri, dia sudah menjadi saya beri pinjam. Kalau saya beri pinjam, saya kemudian lepas tu jual barang kepada tuan-tuan, dia dah jadi riba. Kerana Nabi kata, la yahillu bai'un wa salaf. Tidak halal menggabungkan pemberian hutang, pemberian pinjam duit dengan jual beli. Maka sebab tu saya tak nasihatkan Hanagol untuk membenarkan pembayaran deposit 90% atau kurang daripada 90%. Sebab harga emas total itu sendiri mencecah 95%. Kalau tuan-tuan dibenarkan membayar 40% terlebih dahulu, Hanagol terpaksa mendahulukan duit mereka. Ini bermakna mereka memberi pinjam duit, kemudian mereka ambil upah tukang. Maka dia dah gabung upah tukang dengan upah beri pinjam, dah jadi riba. Sebab itu tak boleh. Maka sekarang kita nak buat satu pembaharuan. Bagaimana? Tuan-tuan bayar 90% harga total, yang bererti 100% harga emas mentah. Hanagol tolong beli saja. Mungkin Hanagol akan ambil upah tolong beli 1% kat situ. Itu diharuskan. Dinamakan al-wakalah bil ujrah, iaitulah wakil dengan upah. Macam broker-broker rumah. Tuan-tuan suruh mereka tolong jual, tuan-tuan suruh mereka tolong beli, tuan-tuan bagi upah untuk mereka pergi susah payah mereka pergi membeli. Itu diharuskan. Maka 5% lagi tuan-tuan bayar bila siap. 5% lagi itu halal, sebab itu adalah kos pembuatannya Hanagol, gunakan ekspertis mereka untuk bentuk dan seumpamanya. Yang saya sendiri, alhamdulillah, saya telah pun pergi melihat kilang Hanagol sendiri, yang saya yakin insya-Allah tuan-tuan pun akan ada peluang akan datang untuk pergi melihatnya insya-Allah, yang mana mereka memang betul-betul membentuknya sendiri. Mereka ada alat-alat mereka ada tukang-tukang ukirnya dan seumpamanya. Lalu sebab itu saya menasihatkan kepada Hanagol, kepada semua yang mendengar ini, tuan-tuan dikendaki kalau membeli online bayar 95% terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan rasa mahal sangatlah, susahlah, ini adalah cara nak menjadikannya halal, tuan-tuan dan puan-puan. Bayar 95%, tuan-tuan bayar baki 5% lagi bila siap. Dan 5% itu boleh ada differentiate sikit. Kalau tiba-tiba gram dia lari seumpamanya, itu masih lagi halal berdasarkan kontrak istisna.